Selamat sejahtera dan apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan belajar masih lagi di dalam unit 11 tetapi dengan tajuk-tajuk yang berbeza. Dan tajuk hari ini yang akan kita belajar adalah Reka Cipta Menjana Pembangunan Negara dan juga Kreativiti Meningkatkan Ekonomi. Sebelum itu, cikgu akan terangkan dahulu apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Maka, objektif pelajaran kita pada hari ini ialah kita dapat menghuraikan cara bersikap rajin demi kemajuan negara. Yang kedua, kita dapat menghubung kaitkan sikap rajin dengan kemajuan negara. Yang ketiga, kita dapat mengutarakan perasaan apabila bersikap rajin dalam kemajuan negara. Dan yang terakhir, kita dapat memperlihatkan sikap rajin demi kemajuan negara. So, sekarang, marilah kita sama-sama menyaksikan dahulu video pendek yang menerangkan tentang apa itu Reka Cipta. Jom. Perkataan Reka Cipta selalu kita dengar. Tapi, tahukah anda dari manakah perkataan ini berasal? Mari kita lihat. Perkataan Reka Cipta dikaitkan dengan satu perkataan Latin, invenia, yang membawa maksud penemuan. Dalam bahasa Inggeris, terdapat dua perkataan yang dikaitkan dengan Reka Cipta. Pertama, perkataan invent bermaksud cipta dan perkataan kedua, invention, bermaksud reka cipta atau daya cipta. Daripada tiga perkataan tadi, dapat disimpulkan. Yang pertama, reka cipta adalah sesuatu yang pertama kali dicipta atau sesuatu ciptaan baharu. Pelajar, terdapat perbezaan di antara perkataan baharu dan baru dalam konteks ini. Baharu merujuk kepada perkara yang belum ada dan dicipta, manakala perkataan baru pula merujuk kepada sesuatu yang baru dimiliki. Yang kedua, reka cipta adalah penghasilan sesuatu produk atau pengubahsuaian, inovasi, sesuatu produk yang sedia ada untuk memenuhi keperluan pengguna. Pelajar-pelajar, perkataan pengubahsuaian atau inovasi merujuk kepada sesuatu yang ada dibuat pengubahsuaian atau penambahbaikan agar fungsi atau kegunaannya menjadi lebih baik dan lebih cekap. Terdapat beberapa perkataan atau istilah penting yang dikaitkan dengan reka cipta. Pertama, perkataan inventif yang merujuk kepada berupaya, keupayaan mereka cipta sesuatu yang baharu. Kedua, perkataan inovasi bermaksud sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem atau produk sedia ada yang ditambah baik. Dan yang ketiga, perkataan kreativiti membawa maksud kemampuan mencipta atau berdaya kreatif atau kekreatifan dalam menghasilkan sesuatu ciptaan. Ya, anak-anak murid cikgu, cikgu harap semuanya sudah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan Reka Cipta. Okay, sekarang cikgu akan bacakan perbualan di antara wartawan dan juga seorang murid iaitu Saran Raj, anak lelaki Karunan yang telah memenangi pertandingan Reka Cipta Muda peringkat kebangsaan. Jadi, anda kena dengar dengan teliti mengenai temu ramai ini ya. Seorang wartawan telah menemu bual Saran Raj, anak lelaki Karunan 12 tahun iaitu pemenang tempat pertama pertandingan Reka Cipta Muda peringkat kebangsaan. Tahniah, bolehkah kamu terangkan hasil Reka Cipta kamu? Terima kasih. Saya telah mencipta beg sekolah pintar yang dilengkapi pepapan solar. Ciptaan ini digunakan untuk mengecas e-book dan gadget teknologi maklumat yang lain. Wow! Menariknya ciptaan kamu.
Beg ini juga mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti alat pengesan sistem penentu kedudukan global atau Global Positioning System, yakni GPS, yang membolehkan kita mengetahui lokasi beg tersebut sekiranya ia hilang. Bagaimanakah kamu boleh berjaya menghasilkan beg pintar ini? Saya banyak menghabiskan masa membuat kajian melalui internet dan bahan bacaan. Saya juga mengadakan perbincangan dengan guru dan kawan-kawan tentang reka cipta beg ini. Saya kagum akan kesungguhan dan kerajinan kamu. Kalau semua rakyat Malaysia dapat menghasilkan pelbagai ciptaan inovasi, pasti negara kita akan semakin maju. Ya, anak-anak murid cikgu, berdasarkan dari temu bual tersebut, bolehkah kamu menghuraikan sikap rajin yang ditunjukkan oleh Sanan Raj? Mari kita berbincang bersama-sama. Berdasarkan dari temu bual tersebut, dapatlah kita simpulkan bahawa sikap rajin yang telah ditunjukkan oleh Sanan Raj adalah yang pertama, membuat kajian melalui internet. Jadi sebelum beliau membuat beg pintar tersebut, beliau telah melakukan beberapa kajian melalui internet. Ini bermaksud dia telah membuat sesuatu benda dengan begitu teliti. Bukan main buat sahaja. Kemudian, beliau juga telah membuat kajian melalui pembacaan buku-buku ilmiah yang menjurus kepada bagaimana dia boleh membuat beg pintar. Mungkin dia nak tahu bagaimana nak buat solar, yang boleh dia sambungkan kepada gadget, iaitu untuk membekalkan bateri kepada gadget-gadgetnya. Jadi, kajian yang telah dia lakukan melalui pembacaan dan juga melalui internet telah mendatangkan hasil yang membanggakan. Dan yang terakhir, selain daripada hasil kerjanya sendiri, iaitu hasil kajiannya sendiri, beliau juga telah berbincang bersama guru dan rakan-rakan. Jadi di sini kita dapat menyatakan bahawa betapa rajinnya Sanan Raj untuk menimba ilmu. Jadi cikgu harap anda semua faham bagaimana nak menghuraikan sikap rajin yang ditunjukkan oleh Sanan Raj. Seterusnya, bagaimanakah sikap rajin yang ditunjukkan oleh Sanan Raj dapat memajukan negara? Okey, yang pertama, dengan sikap rajin inilah dia dapat mengeluarkan idea-idea yang bernas, bagi mewujudkan sesuatu yang baru, sesuatu yang di luar daripada kota, dan ini sangat baik bagi kemajuan negara. Seterusnya, dengan sikap rajin inilah Sanan Raj dapat mencipta rekaan baru yang mengagumkan bukan hanya pada dirinya tetapi keluarganya, sekolahnya dan juga negara. Kenapa saya merujuk kepada negara? Ya, kerana dia telah mengharumkan nama negara dan bukan hanya di dalam negara sahaja tetapi di luar negara. Murid yang berumur 12 tahun dapat membuat sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Nampak tak? Jadi, ini semua adalah bertitik tolak daripada sikap rajin yang ditunjukkan oleh Sanan Raj. Cuba, Sanan Raj ini seorang yang tak rajin ataupun pemalas. Dapatkah dia mencipta rekaan yang baru? Pastinya tidak. Baiklah dia tidur. Okey, seterusnya.
Dengan bersikap rajin inilah Sunraj dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti barang. Dengan merujuk kepada internet, dengan membaca buku-buku ilmiah, dengan merujuk kepada orang-orang yang lebih pakar, bermaksud dia dapat menghasilkan kualiti barang yang baik. Dan juga mungkin dia dapat mempertingkatkan produktiviti dirinya sendiri, iaitu dia boleh, mungkin hari ini dia dapat mengeluarkan beg solar pintar. Mungkin hari-hari yang lain ataupun tahun-tahun yang berikutnya dia dapat menghasilkan barang-barang yang baru. Kenapa? Inilah yang dikatakan sikap rajin yang boleh mempertingkatkan produktiviti dan kualiti barang yang hendak dia tonjolkan. Oleh kerana itulah dia dapat menerima penghargaan daripada negara. Okey. Kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan tajuk yang berikutnya. Tajuk yang seterusnya adalah kreativiti meningkatkan ekonomi. Jadi dengar ya. Malaysia terkenal dengan hasil seni kraft tangan seperti batik, ukiran kayu, anyaman dan barangan seramik. Hasil kraft tangan ini bukan sahaja dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kraft tangan tetapi mampu menarik kehadiran pelancong ke negara kita. Kesemua seni kraft tangan ini dihasilkan daripada kreativiti dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia. Hasil kraft tangan dibuat secara teliti, penuh semangat dan tanpa jemu, serta diakui amat halus selain mempunyai nilainya yang tersendiri. Kraft tangan yang dihasilkan boleh digunakan sebagai perhiasan diri, alat keperluan harian, alat permainan atau digunakan dalam upacara keagamaan sesuatu kaum. Gambar di sebelah menunjukkan beberapa contoh kraft tangan yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia. Nyatakan sikap rajin yang perlu kamu amalkan semasa menghasilkan kraft tangan. Okey, yang pertama, mestilah ada ketelitian supaya dapat menghasilkan sesuatu barang yang lebih baik. Kemudian kamu mestilah bersemangat supaya tidak pernah jemu, bosan kan. Bersemangat itu bermaksud anda teruja ingin menghabiskan hasil kerja tangan awak supaya ia akan lebih baik. Dan kemudian yang akhirnya janganlah cepat bosan. Okey, dengan tanpa jemu anda boleh menghasilkan barang-barang yang berkualiti. Jadi inilah 3 sikap rajin yang perlu kamu amalkan semasa menghasilkan kraft tangan. Seterusnya, bagaimanakah kamu boleh membantu memajukan industri kraft tangan Malaysia? Okey, yang pertama, anda boleh membeli kraft tangan buatan Malaysia. Jadi anda sendiri dapat menaikkan industri kraft tangan negara kita. Seterusnya, selain daripada anda membeli, anda juga boleh membuat promosi. Okey. Membuat promosi kraft tangan yang anda dah beli ataupun yang anda suka ataupun yang anda minat untuk buat promosi kepada rakan-rakan anda. Sekarang anda ada Instagram, anda ada Facebook. Okey. Jadi anda boleh luaskan promosi ini kepada mereka agar mereka tahu bahawa barangan ini berkualiti dan sangat baik untuk mereka. Seterusnya dan yang terakhir, selain daripada anda membeli untuk diri anda sendiri, anda boleh membuat promosi dan akhirnya anda juga boleh memasarkan hasil kraft tangan ini. Bagaimana ya? Jadi bila anda beli barang, mungkin lepas tu anda dah buat promosi, ramai yang inginkan barang-barang ini, maka anda juga boleh membeli secara pukal, maksudnya secara banyak, dan anda pula menjadi orang tengah yang memasarkan hasil kraft tangan Malaysia, dan ini akan memajukan industri kraft tangan kita. Dan anda boleh memasarkannya bukan sahaja di dalam Malaysia, malah di luar negara. Dan soalan yang terakhir, apakah kebaikannya kepada negara jika rakyat berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi menghasilkan kraft tangan yang menarik, kreatif dan inovatif? Okey, yang pertama, sudah tentulah ia menjadi sumber pendapatan kepada
pengusaha krafta tangan. Okey, selain daripada itu, ia dapat meningkatkan ekonomi negara. Jika ramai orang membeli kraft tangan, ini bermaksud industri kraft tangan ini boleh menyumbang sesuatu kepada ekonomi negara. Dan yang terakhir, selain daripada itu, ia dapat menaikkan atau mengharumkan nama negara di persada dunia. Kenapa ya? Kerana dengan hasil kerja tangan ataupun kraft tangan yang menarik, kreatif dan inovatif, ini dapat menaikkan nama negara di luar, boleh membanggakan nama negara di luar negara apabila negara-negara luar mula meminati untuk membeli barang-barangan atau hasil kraft tangan dari negara kita. Ya, anak-anak murid cikgu, hanya itulah sahaja pelajaran kita pada hari ini. Dan tugasan yang hendak kamu laksanakan adalah anda dikehendaki untuk menjawab kesemua soalan asal minda di dalam buku teks pendidikan moral tahun 6, iaitu di muka surat 101 dan 103. Bagaimana nak cari jawapan? Ya, sebenarnya cikgu dah berikan jawapan di dalam video ini. Jadi bolehlah buat rujukan di dalam video ini. Okey? Kecuali kalau dia tanyakan tentang perasaan anda. Bolehlah anda meluahkan perasaan anda sendiri. Ya, anak-anak murid cikgu, hanya itulah sahaja pelajaran kita pada hari ini. Nasihat cikgu, jaga pemakanan, jaga kesihatan. Have a great day and thanks for watching. Bye.